sejenis makanan tradisional bagi masyarakat Malaysia, masyarakat India di Malaysia, serta menjadi makanan tradisional ketika perayaan Deepavali. Tahukah anda bahawa murku adalah sejenis makanan daripada benua India yang terkenal di kawasan India Selatan serta Sri Lanka. Perkataan murku sebenarnya berasal daripada bahasa Tamil yang bermaksud berpusat, merujuk kepada bentuk makanan tersebut. Makanan ini juga masyhur dalam kalangan penduduk Tamil Nadu, Kerala dan Andhra Pradesh, dan itu sebagai salah satu makanan unggul dalam masyarakat Tamil. Selain itu, makanan ini juga terkenal di kawasan dengan jumlah penduduk Tamil yang banyak seperti Malaysia, Singapura dan Fiji. Tamil Nadu secara harfiahnya bermaksud tanah orang Tamil. Ia juga adalah sebuah negeri di hujung selatan India. Tamil Nadu bersepadan dengan Puducherry, Kerala, Karnataka dan Andhra Pradesh. Bagi kaum India, sambutan Deepavali tidak meriah dan tidak bermakna tanpa kuih murku. Disebabkan itu juga kuih murku sangat digemari oleh rakyat Malaysia dan serta digemari oleh rakyat yang bukan India dan sangat enak untuk dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan saya akan melakukan satu kuih tradisional daripada India, iaitu murku. Okey, untuk membuat kuih murku ni kita ada beberapa bahan yang diperlukan. Contohnya di sini ada santan, kemudian kita ada mentega, dan kita juga ada tepung yang dikhaskan untuk membuat murku, serta kita ada juga jemuju, dan last sekali adalah kuih acuan untuk membuat murku tersebut. Jadi saya dan rakan kumpulan saya akan memulakan proses memasakan murku ini. Jadi mari kita lakukan. Jadi langkah pertama kita akan campurkan tepung murukku dengan 1 sudu mentega, dan kemudian kita akan masukkan 1 tablespoon biji jemuju dan kita akan gaulkan ia sehingga sebati. Langkah seterusnya kita akan campurkan tepung adunan ini dengan santan suam, iaitu santan yang telah dipanaskan, ke dalam adunan tersebut, dan kemudian kita akan gaulkannya sampai ia sebati. Cantik bentuknya. Tahu? Seterusnya kita bolehlah masukkan adunan kuih murukku tersebut ke dalam alat acuan kuih murukku, dan kemudian kita bolehlah membentuk kuih murukku tersebut.
Seterusnya kita bolehlah panaskan minyak dan kemudian kita bolehlah memasak kuih muruku yang baru kita siapkan bentuk tadi. Macam hangus ini. Warna ni ikut, tak apalah. Bukan dia nak rasa pun. Bila kita kan tak bagi. Jadi inilah hasil dari kita memasak kuih tradisional India, iaitu kuih maruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad bin Muhammad Zaini dan saya akan menerangkan kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat. So, kuih tradisional masyarakat India, muruku, bukan sahaja menjadi kudapan kegemaran kaum itu, malah turut digemari masyarakat Melayu dan Cina. Bagi kaum India, sambutan Deepavali tidak meriah dan bermakna tanpa hidangan kuih tradisional itu, dan kebiasaannya ia akan dihasilkan sendiri bagi memastikan kesedapannya untuk dinikmati oleh tetamu. Antara kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat ialah membina kehidupan yang harmoni tanpa wujud stigma perkauman dalam masyarakat yang majmuk. Pengalaman perhubungan masyarakat majmuk di Malaysia memperlihatkan bahawa elemen etnik dan agama bukanlah faktor utama tercetusnya konflik antara masyarakat. Sebaliknya, faktor ketidakseimbangan dan sosioekonomi dan kelemahan pihak kerajaan menawarkan polisi yang komprehensif dalam menangani isu tersebut, menyebabkan sebahagian pihak bertindak memanipulasi faktor etnik dan agama untuk mencetuskan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Faktor antara kaum di Malaysia dapat dibahagikan kepada
3 fasa, iaitu fasa 1 yang disebabkan oleh isu kewarganegaraan, kontrak sosial dan bahasa. Fasa 2 yang disebabkan isu ketidakseimbangan sosioekonomi sehingga membawa kepada pelaksanaan dasar ekonomi baru. Fasa 3 yang menyaksikan eksploitasi isu agama sehingga membawa kepada impak yang kritikal terhadap keharmonian. Ia menyatakan eksploitasi faktor kaum dan agama ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia umpama bom jangka yang berisiko mencetuskan kesan luar jangka sehingga menimbulkan ketegangan antara masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Kedua-dua faktor ini sering dilihat sebagai provokasi terbaik oleh sebahagian pihak yang berselindung di sebalik agenda dan tuntutan tertentu bagi membakar sensitiviti dan konflik. Selain itu, dapat melahirkan negara yang berdaulat di bawah satu pimpinan ketua negara yang adil dan saksama. Menurut perspektif Islam, hal keadilan ini sangat penting kerana pelaksanaan keadilan dalam negara merupakan perkara besar yang ditanggung oleh ketua sama ada raja atau pemimpin. Penekanan Islam terhadap konsep keadilan dapat dilihat menerusi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang sifat adil dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Menegakkan keadilan di muka bumi ini menjadi tuntutan ke atas setiap individu Muslim. Tuntutan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat tidak seharusnya diabaikan. Sebagaimana Islam itu sendiri yang sentiasa segar merentasi zaman. Sekian, terima kasih. Kepentingan seterusnya ialah memupuk semangat perpaduan kaum antara satu sama lain. Okey. Semua rakyat Malaysia, terutama sekali generasi muda, perlu menghayati konsep perpaduan di bawah satu Malaysia dengan setiap orang menerima keunikan orang lain supaya kita dapat hidup bersama dalam saling menghormati dan saling mempercayai antara satu sama lain. Okey. Ini adalah kunci kepada negara yang aman dan kesejahteraan rakyat. Bangsa dan pembangunan negara tidak akan bermakna jika generasi muda tidak diserahkan dengan nilai-nilai yang sesuai untuk mengisi peranan warga negara dan kepimpinan hari ini. Okey. Setiap orang ataupun belia mesti mempunyai keupayaan dan mengambil inisiatif untuk menjadi pembina jabatan antara etnik untuk meningkatkan hubungan etnik di negara ini dengan meneutralkan politik kebencian, polarisasi kaum dan eksklusif kaum yang nampaknya semakin meningkat sekarang. Oleh itu, kita sebagai warga Malaysia yang berdedikasi dan bijaksana perlu mengambil tahu tentang kepentingan ini supaya dapat mengubah nasib rakyat Malaysia kali ini. Selain itu, kepentingan yang seterusnya ialah mengharumkan nama negara di pesada dunia. Sebagai sebuah negara yang aman dan damai sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1997, Malaysia telah berkembang maju dan pesat di samping mengekalkan kemakmuran rakyat yang berbilang kaum dan agama. Kemajmukan masyarakat yang dimiliki oleh kita menjadi keraguan kepada segelintir masyarakat dunia untuk melihat kita mencapai kemajuan seperti negara-negara asing yang lain. Namun, setelah 6 dekad melaungkan kata keramat merdeka pada hari kemasaan, Malaysia telah berjaya mencapai pelbagai kemajuan dalam pelbagai industri yang diceburi. Semuanya adalah hasil usaha anak tempatan yang tidak mengenal erti putus asa dan penat lelah demi mengharumkan nama negara di mata dunia. Situasi ini juga membuktikan bahawa anak watan mempunyai potensi yang baik dalam menggamit kejayaan di peringkat antarabangsa. Hal ini sekiranya ia dibimbing dan mendapat sokongan yang
sebaiknya daripada keluarga masing-masing. Okey. Kita juga sebagai rakyat Malaysia harus memahami antara satu sama lain supaya orang luar daripada negara kita dapat melihat yang kita ni dapat memahami antara satu sama lain dan juga dapat bekerjasama dengan baik demi mengharumkan nama negara kita. Okey.